لنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wal muslimina bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin daripada Allah pada pagi ini kita dapat sama-sama menyambung kembali mudzakarah ilmu kita menggunakan kitab Ayyuhal Walad sampai kepada sampai mana? Sampai mana? Ingat lagi tak? Ingat? Sampai mana? Muka surat 6. Muka surat 6 sampai mana? Atas sekali. Salah tu. Muka surat 5. Muka surat 5. Muka surat 5 tu 3 baris daripada bawah. 3 baris daripada bawah. Sama pula keadaannya dengan seseorang yang diserang sakit demam panas dan sakit kuning yang biasanya ia dinasihatkan meminum ubat sakajabin dan kaskab, maka tidak akan hasil sembuhnya kecuali dengan minum ubat tersebut. Baik, kita pada minggu lepas memperbahaskan tajuk yang ketiga, betul tajuk ketiga, yang mana dia punya tajuk besarnya ilmu itu tak bermanfaat kecuali apabila sudah diamalkan. Dulu kita dah bahaskan bagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebut, kalau orang tu belajar dengan ilmu yang banyak, dengan kitab yang banyak, tetapi ilmu yang ada dengan kitab yang ada itu tak ada manfaat sama sekali kecuali ianya diamalkan. Maknanya kalau orang tu ada sijil banyak, nak tahu manfaat tak manfaat, berapa banyak yang diamal dengan ilmu tu. Itu sebab kata ulama-ulama dalam syair, dia kata al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samaratin. Dia kata ilmu yang tidak diamal seperti mana pokok yang tidak ada buah. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samaratin. Ilmu yang tidak diamal seperti pokok yang tidak berbuah. Ya, kalau tanam pokok tak ada buah, maknanya tak ada manfaat. Ya, tak ada manfaat. Begitu juga Ustaz, kalau kamu ingat baliklah dalam siri kenyataan Ustaz dulu ketika kita sama-sama masa tu, kalau tak silap Ustaz Nizam ada, Ustaz sebut satu bait syair daripada kitab Matan Zubat. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qablu 'abidul wasan. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qablu 'abidul wasan. Orang alim, makna orang yang banyak ilmu. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, ada ilmu tapi tak beramal, tak berusaha beramal dengan ilmu. Mu'azzabun min qablu 'abidul wasan, diazab oleh Allah lebih dulu daripada penyembah berhala. Mana orang yang menyembah berhala itu memang masuk neraka, tapi orang yang ada ilmu tu lebih masuk dulu daripada mereka. Kerana apa? Ilmu yang ada tidak berusaha untuk diamalkan. Sebab manfaat ilmu itu akan berlaku apabila ianya diamalkan. Kemudian disebut juga oleh ulama, apa dia kata, ulama menyebutkan bila amalan kita itu tidak ada ilmu, maka salahnya lebih banyak daripada betulnya. Salahnya, Imam Abu Hasan Al-Basri sendiri kata, bila kita ilmu ada, amal ada, ilmu tak ada, salahnya lebih betul banyak daripada benarnya. Tapi kalau ilmu banyak tak beramal, bermakna ilmu tu tidak memberi manfaat.
Jadi maknanya kita ni kena ada usaha untuk beramal. Sebab tu Ustaz juga sebut dulu, ni perjumpaan dulu. Ustaz sebut satu hadis Nabi SAW menyebut, dia kata afdalul a'mal indallah adwamuha wa in aqalla. Sebaik-baik amal di Allah Taala itu istiqamah walaupun sedikit. Istiqamah walaupun sedikit. Kenapa perlu istiqamah walaupun sedikit? Sebab Nabi kata innallaha la yamulu hatta tamul. Allah tidak pernah jemu untuk memberikan pahala sehingga kamu jemu untuk beramal. Itu dulu Ustaz sebut. Jadi pada pagi ini kita sambung, diumpamakan lagi, ataupun Imam Al-Ghazali rahimahullah bawa misal lagi. Dia kata misal macam mana jenis orang yang ada ilmu tak beramal? Macam orang sakit demam panas. Ataupun dia kata sakit kuning. Sakit kuning ni penyebabnya hati. Hati bila tak berfungsi, maka dia akan menyebabkan tubuh badan manusia akan jadi kuning serta matanya kuning. Itu penyakit daripada sudut hati. Jadi artinya penyakit seperti ini iaitu penyakit jasmani, penyakit zahir, nak disembuhkan dia kena makan ubat. Dalam kitab ni disebut ubat tu, ubat tu macam-macam nama tu. Sakajabin, tu dalam bawah tu disebut sini ubat campuran cuka dengan madu. Kan? Untuk apa ni? Untuk penyakit apa tadi? Sama ada demam ataupun sakit hati. Sakit hati dengan penyakit hati lain. Kan? Hati kita ada hati fizikal, dipanggil mudrah, dekat dalam badan kita. Maka hati ni dia adalah memproses kepada darah. Untuk jadi darah dia penapisnya, filter dia. Jadi kalau hati ni tak elok, maka dia akan menyebabkan badan kita, zahir kita akan nampak ciri-ciri yang tak sihat. Contoh, mata jadi kuning, kulit jadi kuning. Maka itu penyebab daripada hati kita. Maka bila hati ni sakit, artinya dia perlu ubat. Sebab dia bersifat jasadiah, maka dia perlu makan ubat. Kata Imam Al-Ghazali, kalaulah penyakit tu datang tapi ubat kita tak makan. Ada penyakit tapi ubat tak makan, artinya tidak sembuh. Tidak sembuh. Dia nak bagi perumpamaan, kalau kita ada ilmu tapi tak amal, tak bermanfaat. Seperti mana penyakit. Artinya apa? Makin banyak ilmu ni, kalau tak amal, dia lagi jadi banyak penyakit. Faham? Macam contoh, dulu Imam Al-Ghazali kata, orang ada 10 bilah pedang, dengan 10 seni bela diri pedang. 10 bilah pedang dengan ada 10 seni bela diri pedang. Tetapi kalau ilmu pedang tadi tidak digunakan dalam keadaan singa ada kat depan, dia punya penghujungnya apa? Apa penghujungnya? Ilmu pedang ada, tapi singa kat depan, tapi ilmu pedang tak pakai. Apa jadi? Mati ya, kena makan di singa. Artinya apa? Itulah ilmu, kalau banyak tak beramal, maka lama-lama orang tu mati juga. Mati. Sebab tu ilmu kena cari satu kewajipan, tetapi beramal juga kewajipan yang kedua. Untuk apa? Menggambarkan ilmu tu ada. Itu kata Imam Ghazali. Jadi artinya apa? Itu sebab ulama-ulama kata apa? Al-ilmu fi sudur laisa fi kutub. Al-ilmu fi sudur laisa fi kutub. Ilmu tu dekat dada, bukan dekat kita. Itu sebab kalau kita lihat bahawa ulama-ulama dulu dia karang kitab tu untuk apa? Menyimpankan ilmu untuk orang kemudian. Sebab kenapa? Ilmu dia dah ada kat dada dah. Tapi dia karang kitab tu untuk bagi orang kemudian. Orang kemudian menggali ilmu tersebut. Kenapa? Matinya orang alim itu, dia akan mati sekali dengan ilmu dia. Sebab tu pentingnya belajar tu. Pentingnya belajar. Jadi artinya apa? Kita belajar ni biarlah sikit tapi digunakan. Jangan banyak tapi tak pakai. Tu. Baik. Kat sini dia kata dalam hal ini disebutkan satu syair dalam bahasa Parsi. Ni syair dalam bahasa Parsi. Dalam kitab kamu tu ada baris tak? Ada baris? Tak ada baris kamu bariskan, ustaz baca. Dalam kitab Arab dia. Dia kata apa? Karmadu Hazari. Itu baris dia. Itu tak ada baris tu. Karmadu Hazari dalam kitab Arab yang ditulis oleh Imam Ghazali, dia ada baris dia. Karmadu Hazari ritul Baimayi tamanuhuri nabashadat saidai. Itu apa ni? Ni bahasa Parsi. Ni bahasa Parsi, bukan bahasa Arab ni.
Ni bahasa Parsi. Syair dulu orang ambil dalam bahasa Parsi. Imam Al-Ghazali kalau kita lihat dulu dia duduk di Iraq kan. Jadi sana bahasa Parsi banyak. Syair dalam bahasa Parsi. Dalam kitab Arab disebut karmadu hazarin ritlun baimani dikata sebut baimai tamanuhuri nabashadat syaidai. Tu dalam bahasa Parsi. Apa maksud dia? Dia kata seandainya engkau menimbang 2000 kati arak, maka engkau tidak akan mabuk sehingga engkau meminumnya. Ini satu bidalan kata orang Parsi kata apa? Kalau kita timbang 2000 kati, ataupun senang kata kalau kita timbang 2000 botol, kita timbang saja, kita tak akan mabuk kecuali kita minum. Mana? Kalau sekadar kita timbang aja, seorang itu tak akan mabuk dengan sebuah arak itu kecuali dia minum. Dia timbang 2000 botol, dia minum sebotol, mabuk ah? Mabuk ah? Sebotol mabuk ah? Maksudnya kat sini, kalau ilmu tu dia amal, mesti ada kesan. Ilmu tu dia amal, mesti ada kesan. Air arak tu dalam botol, kalau kita tengok je, tak mabuk kita. Kan? Kita tengok, kita pegang, angkat, buat kulu kilir, tak mabuk. Tapi cuba minum, mabuk dah. Mabuk. Artinya, meminum itu adalah praktik kepada arak yang mabuk tu. Artinya ilmu tu, bila dipraktikkan, baru akan dapat kesan dia. Ustaz dulu bagi misal macam ni kamu jaga jasmani kamu, pagi-pagi minum air, makan nasi lemak. Hari ni makan nasi lemak, besok makan nasi lemak, lusa makan nasi lemak, minggu depan makan nasi lemak, bulan depan makan nasi lemak, tiap-tiap hari makan nasi lemak. Apa implikasi makan nasi lemak? Gemuk kan? Mana makin lama makin gemuk. Kenapa? Sebab kita bagi makan untuk jasmani. Itu kalau kita bagi makan jasmani, makin lama makin gemuk, makin lama makin gemuk, kilo makin bertambah. Tapi kalau kita bagi makan untuk rohani, makin banyak kita bagi, dia makin gemuk suku macam badan juga. Manusia itu daripada jasad dan jasad dia rohaniah, dua-dua dia. Jadi kalau kita bagi makan sekadar jasmani saja, pagi, petang, siang, malam, kita punya badan gemuk kan? Tetapi kalau kita tak bagi makan rohani, pagi wiridnya tak ada, tengah hari tak ada, petang tak ada kan? Tak gemuk Jadi kalau nak seimbang, seiring, kena rohani dengan jasmani. Sebab tu pagi ada sarapan, tengah hari ada makan, petang ada makan. Pagi ada wirid, tengah hari ada wirid, petang pun ada wirid. Ustaz dah sebut dulu kan. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Kamu kena ingat kepada Allah waktu pagi, bukrah, wa asilah petang, wa minal lail dan waktu malam. Artinya pagi, petang, malam, pagi, petang, malam. Makan pagi, makan petang, makan malam. Artinya jasad pun macam tu, rohani pun macam tu. Kalau kita imbang, maknanya apa? Kita punya jasad sehat, kita punya rohani pun sehat. Kalau kita jaga jasad saja, rohani tidak, wirid malas tapi makan kuat, gemuk badan. Kan? Gemuk badan. Kalau tengok kat sini tu kan badan gemuk. Tu pun gemuk. Berapa kilo dah tu? Berapa kilo dah? 90. Tengok Ustaz Syawal pun boleh tahan. Tengok Amin kat belakang lagi boleh tahan. Tengok mak dia kat belakang pun boleh tahan juga. Jadi artinya apa? Nak sebutkan, bila kita makan hari-hari untuk jasad, maka jasadlah yang akan gemuk. Tapi kalau kita makan daripada sudut rohani gemuk. Cuba kita tengok orang berpuasa adalah amalan. Kan? Berpuasa amalan. Selain kepada menyihatkan badan, dia untuk mengemukkan rohani. Orang berpuasa, makin banyak dia berpuasa, makin kurus dia. Tetapi sebenarnya rohani dia gemuk. Rohani dia gemuk, sehat rohani dia, berpuasa. Sebab tu ulama-ulama dulu, dia jenis berpuasa, kan? Ulama-ulama dulu, dia berpuasa sambung menyambung. Dia puasa sebagaimana puasa Nabi Allah Daud. Artinya apa? Dia puasa satu hari, buka satu hari. Sehari puasa, buka satu hari. Artinya dia sambung menyambung. Ada jenis orang dia berpuasa terus menerus, cuma tak puasa pada hari haram saja. Hari haram tu 5, dalam setahun hanya 5 saja. Raya puasa, raya haji, hari 3 hari tasyrik. Maknanya 5 hari, hak lain dia puasa. Ada jenis begitu. Ada setengah kisah pula para ulama,
dia berpuasa 40 hari. 40 hari straight. Lepas tu cuti, sambung 40 hari. Cuti, sambung lagi 40 hari. Apa yang disebut? Itu yang disebutkan oleh Imam Asy-Syahrawardi dalam kitab Awariful Ma'arif. Orang nak buat latihan rohani dengan jasmani. Selain kepada dia wirid, dia kena kurangkan makan. Ya? Kenapa? Sebab Nabi kata, tasumu tasihhu. Kamu puasa, kamu sihat. Sihatnya di sudut mana? Sudut badan, jasmani dengan rohani sekali sihat. Sekali sihat. Sayyidina Umar kata, manusia itu apabila perutnya kosong, otaknya penuh. Manusia itu apabila perutnya kosong, otaknya penuh. Tetapi bila perutnya penuh, otaknya kosong. Sebab tu orang ni bila perutnya penuh, kenyang, dia sedap nak tidur. Kan? Perut kenyang, sedap nak tidur, cepat nak mengantuk. Itu kenapa? Sebab perut kenyang, otaknya kosong. Tapi kalau perutnya kosong, otaknya penuh. Sebab itulah kalau kita melihat sejarah Imam An-Nawawi yang Ustaz selalu sebut, Imam An-Nawawi itu mengikut dalam sirahnya, dia satu hari sekali sahaja makan. Satu hari makan sekali saja. Imam An-Nawawi. Sekali je. Macam kalau kamu sekali satu hari makan boleh? Satu hari sekali makan boleh? Confirm tak ngaji. Confirm tak mengaji. Ketanya Abang Amin tu, kalau satu hari satu kali makan, confirm tak bangun. Kan? Jadi memberi arti apa? Yang kita nak sebut ialah ilmu yang kita ada tu perlu ada amalan, dan amalan itulah dia bersifat mujahadah. Bila mujahadah, barulah kita punya rohani kita sihat. Itu kedudukannya. Sebab tu dalam Islam dia letakkan macam-macam bentuk amalan itu untuk tujuan apa? Untuk menyihatkan tubuh badan dan rohani sekali. Allah suruh kita semayang. Allah suruh kita semayang. Apa tugas semayang tu? Nak tanya, apa tugas semayang? Umur dah berapa tahun? Umur 20. Apa dah 20 tahun, tugas semayang tu apa tugas dia? Power dia. Tak tahu. Ustaz hari tu sebut banyak kali dah. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya semayang itu dia boleh menolak kefasyakan dan kemungkaran. Artinya power daripada sudut semayang ni, dia boleh hilangkan kita punya sifat buruk. Boleh faham? Jadi mana semayang tu ada dia punya kegunaan, ada dia punya manfaat. Kita semayang, sifat buruk akan hilang. Itu daripada sudut Islam, Quran sebut. Daripada sudut kesihatan, doktor daripada Amerika mengatakan, doktor mengkaji, semayang adalah senaman yang paling praktik bagi semua orang. Semayang adalah senaman yang paling praktik untuk semua orang. Tengok bila kita semayang, apa juga pergerakan, rokok ke sujud ke apa semua, itu adalah praktik yang paling efisien dalam menjaga kesihatan. Semayang. Sebab tu kita duk tengok orang-orang barat, dia buat gym. Kan? Dia buat gym, dia melompat sana, melompat sini, melompat sana, melompat sini, hari-hari nak jaga badan. Tetapi Islam, melalui semayang itu, maka dia senaman yang terbaik. Itu kata doktor Amerika tu, hasil daripada teknologi ada, dia kaji. Maka dia kaji senaman orang semayang tu. Sebab tu daripada sudut Islam, semayang ni yang wajibnya 5 waktu. Tetapi kalau kita tengok asal semayang tu diturunkan kepada Nabi 50 waktu. Jadi artinya banyak kita buat senaman. Kita buat senaman, daripada kita rokok, kita sujud, kita bangun balik, kita buat satu training lutut, semuanya berlaku. Kan? Jadi artinya beramal dengan semayang itu menyihatkan tubuh badan. Menyihatkan tubuh badan. Kemudian apa kata ulama? Selain kepada semayang ni, dia boleh bawa ruh kita setinggi yang mungkin apabila kita khusyuk. Ustaz bagi hujah, semayang tadi selain daripada sudut syaratnya mencegah segala kemungkaran dan kefasyakan, kemudian daripada sudut zahirnya dia adalah merupakan satu latihan untuk badan, senaman. Yang ketiganya, dia adalah merupakan membawa roh manusia ke tempat yang paling tinggi. Kenapa? Ada dinyatakan oleh ulama bahkan dalam hadis Nabi, as-salat mi'rajul mu'min. Semayang itu mi'raj orang Islam. Mi'raj.
Mi'raj itu maknanya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bila kata menghadap Allah, kita akan berada dalam kedudukan yang paling tinggi. Syaratnya apa? Khusyuk. Kalau tak khusyuk, masalah. Kan? Kalau Allahu Akbar, kunci kereta pun masuk dalam sembahyang. Kan? Allahu Akbar, handset pun masuk dalam sembahyang. Memang tak naik dah, duduk atas bumi je. Boleh faham? Jadi artinya, kata Imam Al-Ghazali, ilmu kena diamal. Okey? Tengok balik dalam kitab tu. Maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu-ilmu itu. Imam Ghazali kata, kalau belajar 100 tahun punya belajar, dan dia kata 1000 kitab, boleh apa orang kata, boleh baca, tak memberi manfaat kecuali diamalkan. Amal ilmu tu. Sebab tu kita ni kena berusaha beramal. Selain berusaha belajar, dia kena beramal. Sebab tu ulama-ulama dulu, Ustaz tertarik dengan pandangan almarhum Hasan Al-Banna, pengasas kepada Ikhwanul Muslimin. Bila dia ditanya, kenapa kamu tidak menulis kitab untuk jadikan tinggalan orang kemudian, untuk dijadikan apa? Jadikan panduman. Maka dia jawab, aku melukis manusia, tidak menulis kitab. Aku melukis manusia, tidak menulis kitab. Dia sebut, aku melukis manusia, tidak menulis kitab. Ustaz sebut nama-nama figure yang dilukis oleh Hasan Al-Banna. Ustaz sebut contoh. 1. Almarhum Dr. Muhammad Syah Ramadan Al-Buti, ulama Syria yang menjadi rujukan dunia. Dia seorang yang dididik oleh Imam Hasan Al-Banna, bahkan dia tu menantu kepada Hasan Al-Banna. Dan tulisan kitab-kitab dia cukup banyak. Itu 1. 2, ni yang Ustaz tahulah, Ustaz kenal. Nombor 2, almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang berada di Qatar adalah merupakan anak didik dia. Anak didik dia. Ya? Meninggalkan khazanah ilmu yang cukup banyak. Tulisan yang cukup banyak. Dr. Al-Qaradawi. 3, yang masih hidup. Ini orang Malaysia. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Haji Awang. Ini juga adalah merupakan anak didik Hasan Al-Banna. Sezaman dengan Imam Hasan Al-Banna. Dia ni. Anak didik dia. Begitu banyak dia punya tulisan dan begitu banyak keterampilan dia tu, pribadi dia, sehingga dia dikenali dalam peringkat dunia. Pernah menjadi orang nombor 3 dalam Persatuan Ulama Dunia. Jadi artinya kita tengok itu manusia yang dilukis oleh siapa? Oleh Hasan Al-Banna. Bahkan ribuan orang yang dilukis oleh beliau. Kan? Ustaz contohkan, selepas Hasan Banna yang memimpin kepada Ikhwanul Muslimin namanya Hasan Al-Hudaibi. Hasan Al-Hudaibi merupakan ulama yang melahirkan ribuan golongan gerakan Islam. Selepas dia, orang nombor 3 Umar Al-Tilmisani. Ya. Orang yang melahirkan banyak juga anak didik dia. Selepas dia Mustafa Masyhur. Selepas dia Dr. Badek. Kan? Semua orang-orang ni adalah orang-orang yang pernah masuk penjara ketika kerajaan Husni Mubarak. Tetapi inilah orang-orang yang dapat membina orang di atas muka dunia sehingga menghasilkan orang-orang yang begitu hebat daripada sudut penampilan maupun tulisan. Itu yang Ustaz mengkaji. Kan? Apatah lagi ni kitab yang kita baca ni, Ayyuhal Walad, karangan Imam Al-Ghazali. Karangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ulama mujaddid kurun yang kelima, sebab dia meninggal pada tahun 505 Hijrah. Imam Al-Ghazali merupakan seorang ulama qadil qudha ketika di Iraq. Kemudian menulis macam-macam tulisan kitab yang menjadi sumber rujukan, sehingga kita di Nusantara ni, Malaysia, Indonesia, Selatan Filipina, Selatan Thailand,
banyak menggunakan kitab-kitab beliau dan banyak pemikiran beliau dijadikan sebagai amalan. Antaranya kitab Minhajul Abidin dan kitab Ihya Ulumuddin yang menjadikan sumber rujukan dalam pengajian ilmu tasawuf kepada seluruh ulama-ulama Nusantara. Itu contoh. Jadi artinya apa? Itulah kesan daripada ulama dulu yang mereka beramal dengan ilmu dia. Dia beramal dengan ilmu dia. Beramal dengan ilmu dia. Kalau kita baca, contoh kita baca kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala nak marang kitab Ihya Ulumuddin tu, dia duduk 4 tahun dekat Masjid Manarul Baitok Syria. Sehingga kesan daripada testimoni, pengkajian, penelitian, mujahadah dia menghasilkan kitab Ihya Ulumuddin. Bukan copy paste. Bukan copy paste. Bukan. Tapi itulah lahir air tangan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi kita baca kitab ini Ayyuhal Walad, salah satu daripada karangan beliau. Sebab tu bila kita tengok apa yang dibahaskan oleh beliau, sebagai orang yang menyusuri, orang yang memang merasai kehidupan tu, merasai ilmu tu. Sebab tu bila kita baca, kita betul-betul menghayati, kita akan dapat rasa bagaimana kehebatan dia. Baik, tengok balik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Surah An-Najm ayat 29. Maksudnya, dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat kecuali apa yang diusahakan. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ayat ni. Dan manusia tu tak dapat kecuali apa yang diusahakan. Cuma Ustaz nak bahas sikit kat sini untuk perbahasan ulama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dengar betul-betul Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan berdasarkan ayat ni An-Najm 39 ini, dia kata manusia itu mendapat amal yang dia buat sendiri, bukan orang lain. Faham? Jadi melalui ayat ini Imam Ghazali kata apa? Imam Asy-Syafi'i kata melalui ayat ini, kalau kita baca Quran, kita sedekah kepada si mati, kita yang dapat, si mati tak dapat. Ustaz ulang balik. Berdasarkan hujah ayat ni 39 An-Najm, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahawa Imam Asy-Syafi'i kata, kalau kita baca Quran, kita hadiah pada si mati, kita yang dapat, si mati tak dapat. Faham? Kenapa? Cuba tengok makna ayat tu. Apa makna ayat tu? Makna ayat tu dia kata, manusia itu tidak akan mendapat sesuatu kecuali apa yang diusahakan. Apa yang diusahakan. Melalui ayat ni lah Imam Syafi'i kata, bila seorang tu mati, putus amal dia. Putus amal dia. Artinya, apa yang dia amal tu untuk diri dia. Dia dah mati, maka putus amal dia. Jadi kira-kira orang yang hidup kalau beri kat si mati, kata Imam Asy-Syafi'i berdasarkan ayat ni, tak sampai. Kata Imam Asy-Syafi'i. Tapi mengikut jumhur ulama berdasarkan dalil yang lain, sampai. Di antaranya Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, hari ini Jumaat, dalam khutbah kerajaan negeri Johor, khutbah kedua, ayat ada sebut, Rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman. Ayat tu, ya Allah, Engkau ampunkanlah saudara-saudara kami yang telah pergi lebih dulu. Maka ayat ini dijadikan hujah. Maknanya kita mohon ampun bagi dia sampai kepada mereka. Jadi maknanya masing-masing khilaf daripada sudut dalil. Cuma yang Ustaz nak sebutkan, ayat ini wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dijadikan hujah oleh Imam Asy-Syafi'i bahawa kita baca tu tak sampai kepada si mati, sampai untuk diri sendiri. Boleh faham? Bukan maksud Ustaz tak boleh nak tahlil, tak. Kat sana ada hujah yang membolehkan. Cuma berdasarkan ayat ini, Imam Asy-Syafi'i mengatakan demikian. Itu ada disebut dalam kitab-kitab. Maknanya kita beramal, kita dapat. Kita baca Quran, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Juga berdasarkan kepada hadis ini juga, maka kita ni tidak boleh mengqadakkan sembahyang bagi si mati. Kalau si mati itu dia ada tinggal sembahyang. Berdasarkan ayat ni, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu kena cerdik. Kena faham. Tapi
Berdasarkan hujah lain tu ada ayat yang lain dan dalil yang lain. Tetapi berdasarkan ayat ini. Sebab tu perbahasan ni ulama dah bahas dulu dah. Cuma kita je yang tak faham. Maknanya pepatah Arab kata man jada wajada. Siapa usaha dia dapat. Berdasarkan ayat ni juga, siapa berusaha dia dapat. Kalau kita tak usaha tak dapat. Kan? Kalau kita mengaji betul-betul, satu hari satu muka. Satu hari satu muka. Kan? Satu hari satu muka. Sebulan berapa banyak dapat? Satu hari satu muka, sebulan berapa banyak dapat? 20, 30. Bermakna sebulan berapa banyak dia dapat? Kalau ikut Quran, 1,5 juzuk. Kalau orang betul-betul ikut masa dia, 1 bulan dia boleh menghafal 1,5 juzuk. 2 bulan 3 juzuk. 2 bulan 3 juzuk. Artinya 4 bulan 6 juzuk. 5 bulan berapa? 6 bulan 9 juzuk. Betul tak? Betul? 6 bulan 9 juzuk. Artinya setahun berapa? 18 juzuk lah. 9 kali 2 18 juzuk. Betul tak? 18 juzuk. Memberi arti seseorang itu dia boleh menghafal setahun setengah habis. Itu relax lah tu. Setahun setengah dia boleh habis. Itu kira santai lah tu. Setahun setengah habis. Kan? Tapi kita tengok orang ini menghafal Quran 5 tahun belum tentu habis. Belum tentu. Sebab tu orang hari ni buat teknik macam mana nak cepat menghafal Quran. Ustaz cuma boleh kata manusia dengan kebolehan dirinya sendiri. Dia tak serupa. Yang kalau kamu dengar tu, dia boleh hafal 30 hari 30 juzuk. Ada sejarah 30 hari 30 juzuk. 30 hari 30 juzuk. Ustaz pernah dulu satu ketika ada sahabat ustaz dulu daripada Mesir. Seorang ustaz dari Mesir. Maka ketika dia mengajar dekat sekolah ustaz sama-sama mengajar, kemudian nak pergi memperbaharui dia punya dekat immigration tu. Sampai ke immigration KL tu jumpa ada satu orang imam daripada Johor Bahru. Imam ni pula daripada Pakistan. Dia cerita dulu di Lucknow, dia kata ada satu ulama, dia ni menghafal Quran 30 juzuk 30 hari. 30 juzuk 30 hari. Macam mana dia dapat? Mengikut sumber ceritanya, dia ajak orang yang nak hafal Quran tu pergi haji naik kapal. Masa pergi haji ni naik kapal dalam bulan puasa. Sebulan perjalanan, setiap satu malam jadi makmum dengan ulama tadi tu, satu malam satu juzuk. Dia jadi makmum kat belakang ni. Imam baca main tarawih, baca satu juzuk. Habis tarawih, hafal satu juzuk. Habis tarawih, hafal satu juzuk. Habis 30 hari, hafal 30 juzuk. Tu Ustaz dapat cerita daripada seorang imam daripada Pakistan yang belajar di Lucknow. Macam tu. Boleh. Memang ada. Tapi itu dipanggil gharib lah. Kharikun lil adah, benda yang mencari adat. Kan? 30 hari, 30 juzuk. Bukan tak boleh, boleh. Yang penting kita kena ada usaha. Kena ada usaha. Ada usaha. Baik, kita tengok lagi apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia kata, dan firmannya lagi, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah. Surah Al-Kahfi ayat 110. Maka siapa yang mengharap akan bertemu Tuhannya, hendaklah dia beramal akan amalan yang soleh. Siapa nak mengharap dengan Allah Ta'ala pertemuan, maknanya kita ni akan mati.
semua akan mati. Orang Islam ni semua akan mati, bahkan orang kafir pun akan mati. Cumanya boleh tak boleh jumpa dengan Allah Ta'ala tu tengok dulu. Sebab tak semua orang yang boleh jumpa dengan Allah Ta'ala, tak semua. Quran mengatakan wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nazirah, surah Al-Qiyamah, kan? Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nazirah. Muka mereka akan menghadap Allah Ta'ala dengan memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengikut i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan dapat melihat Allah Ta'ala besok di hari akhirat. Tetapi orang yang tidak beriman, dia tak dapat melihat Allah Ta'ala. Orang beriman saja. Jadi dalam ayat Quran kata, siapa-siapa yang nak mengharap pertemuan dengan Allah Ta'ala, Allah kata apa? Fal ya'mal, hendaklah dia beramal. Bukan belajar je. Belajar tu memang dah wajib, tetapi beramal dengan ilmu yang dia ada. Dia kena berusaha untuk beramal. Barulah dia dapat jumpa dengan Allah Ta'ala. Kan? Itu kedudukan. Beramal tu penting. Sebab tu Ustaz selalu sebut, kita ni sebagai golongan orang yang hafiz Quran, beramallah sekadar mana kita mampu. Biarlah mula-mula tu sedikit, tetapi istiqamah dia akan jadi banyak. Dia akan jadi banyak. Dan kamu kena ingat selalu, bila seorang pelajar tu dia nak dapat beramal, dia kena jaga adab dia dengan guru dia. Kenapa? Sebab dengan dia menjaga adab dengan guru dia, Allah Ta'ala sendiri akan tarik naik ke atas. Allah Ta'ala sendiri akan tarik naik ke atas dengan keberkatan ilmu dia. Kenapa? Barakah daripada guru dia, doanya, dia akan tarik anak murid itu naik ke atas. Kenapa Ustaz kata demikian? Ingat atau tidak dulu Ustaz sebutkan kata Imam Syahrawardi, bil adabi yufhamul ilmi wa bil ilmi yaslul amal wa bil amali tanalul hikmah. Dia kata dengan adab itu kamu akan dapat faham ilmu. Faham tak? Dengan adab itu kamu akan dapat faham ilmu. Bukan maknanya tak dapat ilmu. Faham ilmu tu satu, dapat ilmu tu satu. Orang banyak ilmu tapi belum tentu faham. Jadi artinya nak faham tu dia kena ada adab. Maka dengan adab itu akan dipahami ilmu. Kemudian dengan ilmu yang ada itu yaslul amal, dia akan mengislahkan amalan. Dengan ilmu itu akan memperbaiki amalan. Dan kemudian wabil amali, dengan amal tu pula tanalul hikmah, dia akan mencapai hikmah. Dan bila mencapai hikmah ni, Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa ma yu'tal hikmata, apa sambungan dia? Wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang kalau Allah Ta'ala sendiri nak beri hikmah, maka diberikan kebaikan khairan katsir, kebaikan yang banyak. Bermula dengan adab tadi tu, Allah bagi hikmah dengan kebaikan yang banyak. Sebab itu kata Nabi SAW, man akhlasa lillahi arba'ina yauman. Ada dalam satu riwayat arba'ina sabahan. Disebut dalam hadis, siapa-siapa ikhlas kepada Allah 40 hari, siapa-siapa ikhlas kepada Allah 40 subuh, mana beramal tadi istiqamah, maka dalam hadis Nabi SAW kata, Allah akan yakhruju yunabiul hikmah min qalbihi ila lisani. Allah akan keluarkan cahaya hikmah daripada hatinya ke mulut dia. Man akhlasa lillahi arba'ina yauman, ada riwayat arba'ina sabahan, siapa ikhlas kepada Allah 40 subuh, ada kata 40 hari, yakhruju yunabiul hikmah min qalbi ila lisani, akan keluarlah dia punya cahaya hikmah daripada hati dia ke mulut dia. Kan? Itu kata Nabi SAW. Boleh tengok dalam syarah Minhajul Abidin, kitab Sirajul Talibin, disebutkan ulama tentang hadis tu. Maknanya ikhlas kepada Allah 40 subuh. Maknanya beramal istiqamah selama 40 subuh, maka hari ke-40 itu yakhruju yunabiul hikmah min qalbi ila lisani. Keluar daripada hatinya ke lisannya cahaya hikmah. Bila cahaya hikmah Allah Ta'ala keluarkan, Allah sendiri yang nak apabila hambanya istiqamah. Itu tadi Allah kata, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan kebaikan yang banyak. Tapi kena tahulah tip dia tu. Kan? Bukan hari ni buat, besok tinggal, lepas tu buat balik, besok tinggal lah. Kena istiqamah. Nah, istiqamah tu bukan satu benda yang senang. Itu dalam bab amalan. Tetapi kalau dalam bab semayang, ada lagi satu hadis Nabi SAW, barang siapa istiqamah 40 hari semayang berjemaah, maka Allah memberikan dua kelepasan. Kan? Bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq.
Dalam hadis, kalau cari dalam kitab Muntakhib al-Hadis, kitab Fadhil Amal, bab solat berjamaah, ada hadis mana katakan siapa yang istiqamah 40 hari, di situ 40 kan, 40 hari dalam amalan, 40 hari dalam sembahyang berjamaah, maka Allah berikan bara'atan ni, ada dua kelepasan. Bara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nar. Bara'atun makna lepas daripada nifaq dan lepas daripada neraka. Lepas neraka. Itu dalam hadis Nabi SAW. Mengekalkan sembahyang berjemaah dengan takbiratul ihram bersama imam. Bukan masbuk aja. Ini kadang-kadang sembahyang subuh masbuk. Ustaz datang pun masbuk lagi. Kan? Itu nak kena jaga. Ini orang kata al-waqtu kasayf illam taqta' qata'. Waktu itu seperti pedang, kalau kamu tak potong dia potong kamu. Kan? Kena belajar waktu. Allah Taala sebut dalam Quran wal asri, demi waktu asar. Cerita pasal masa. Jadi kat situ kita sebagai pelajar-pelajar Muslim kena jaga ilmu dengan amalan. Tapi nak jaga ilmu dengan amalan ni, pertama sekali nak kena jaga ialah masa. Nak jaga ilmu, nak beramal ilmu dengan amalan ni, pertama sekali nak jaga masa. Kenapa Ustaz kata nak jaga masa? Baik. Contoh, kita buat amalan puasa. Kita buat amalan puasa. Puasa ni, dia sebenarnya manage masa kita. Semua peringkat manusia. Daripada seorang raja sampai kepada rakyat biasa. Puasa. Berpuasa, kalau berbuka, seorang raja boleh tak puasa buka dulu? Boleh tak? Tak boleh. Rakyat biasa, boleh tak dibuka dulu? Tak boleh. Dia telah mentakdibkan, mengadapkan dan menyusun dia punya peraturannya. Tak kira orang raja ke rakyat biasa, bila puasa buka time mesti sama. Buka time mesti sama. Artinya apa? Dalam buat amalan, benda utama yang kena jagalah masa. Masa tu. Quran pun menyebutkan tentang bab semayang tu, nak melaksanakan semayang, inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Oh, hafal dah ayat tu. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Hafal dah, hafal dah ayat tu. Amal macam mana? Amal. Ayat tu sesungguhnya semayang itu bagi orang Islam tu dia ada waktu yang mawqut. Mawqut tu yang tertentu yang ditetapkan. Kita semayang ikut masa ke masbuk? Bayang biasa muafiq ke masbuk? Muafiq ke masbuk? Muafiq. Muafiq dengan masbuk mana lebih banyak? Muafiq dengan masbuk mana lebih banyak? Kan? Kita kena tengok. Sebab menyusun masa tu. Muafiq dengan masbuk kita kena tahu. Sebab tu Ustaz nak sebutkan, bila kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Bila kamu jaga Allah Ta'ala, masa Allah Ta'ala, Allah jaga kamu. Itu jangan bimbang. Dan itu memang disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Ihfazillah yahfazukallah. Ihfazillah yahfazukallah. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Itu jaminan daripada apa yang disebut oleh Nabi dalam hadis kursi. Mana kita jaga Allah, Allah jaga kita. Jangan bimbang yang lain. Bahawa Allah Ta'ala sendiri dah kata dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Segala perkara, segala benda yang melata di atas muka bumi ni, tak kira haiwan ke tumbuh-tumbuhan ke, termasuk binatang dan manusia itu sendiri, Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah dah tetapkan rezeki dia. Rezeki kita ni Allah dah tetapkan, dah jaga dah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dia tahu daripada mana datang, daripada mana dia pergi. Kullu fi kitabim mubin. Semua tu ada dalam kitab Allah SWT. Jadi artinya apa? Daripada sudut Allah sendiri menjaga hambanya, dia dah jaga dah. Dan memang dah tetapkan dah. Cuma kita je. Rezeki kita dia dah tetapkan dah. Banyak mana, panjang mana, umurnya, sehat ke apa, semua dah tetapkan. Cuma kita. Sebab tu dalam Quran menyebutkan, dia kata la yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. La yas'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Kamu jangan tanya apa yang Allah Ta'ala buat. Allah akan tanya kamu. Kita tak payah tanya, Allah tak bagi kita rezeki. Tak payah tanya, bab tu Allah dah settle dah bab tu untuk kita. Yang itu tak perlu kita persoal. Allah dah siapkan segalanya. Tetapi wa hum yus'alun, mereka itu akan ditanya. Kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Yang itu kena faham. Sebab tu kalau kita buka Al-Quran, kita akan jumpa macam-macam bentuk keajaiban. Macam-macam bentuk keajaiban. Boleh faham? Boleh?
Jadi artinya apa? Dalam ayat tadi kita kata faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah. Apabila kamu nak berjumpa dengan Allah, kamu kena buat amal. Satu, amal tu pula bukan sekadar amal. Falyamal amalan salihah. Amal mesti amal soleh. Amal soleh ni kata ulama dalam kitab tu amalan, dia nakirah. Dia tak ada alif lam. Maknanya apa juga bentuk amal, sekecil-kecil sampai sebesar-besarnya, solehan. Amal itu mesti soleh. Soleh ni, apa yang dikatakan soleh? Muwafiqan li kitabi wa sunnati. Dia mesti bertepatan dengan Al-Quran dan sunnah. Itu baru amal soleh. Amal yang dikatakan amal soleh, dia mesti muwafiqan li kitabi wa sunnati. Dia mesti bertepatan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dia tak boleh buat-buat sendiri, tak boleh. Kita nak semayang, kita buat-buat sendiri. Kita nak buat semayang zuhur 1 rakaat, tak boleh. Itu dah ketetapan Allah Ta'ala. Mesti bertepatan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Amalan tu barulah Allah Ta'ala terima, dan barulah betul. Jadi artinya apa? Amalan tak boleh cipta sendiri, kena ikut apa yang Nabi tunjuk. Boleh faham Wallahualam. Cukup sekadar itulah untuk pagi ni. Biar sikit tapi faham, jangan banyak tak ingat. Sedikit tapi faham. Baik, cuma sebelum pada nak tutup, Ustaz nak tanya. Hari tu pada pertemuan kita sebelum ni, Ustaz ada bagi amalan nak buat kan? Ingat lagi tak apa amalan tu? Ni. Ingat lagi amalan yang Ustaz suruh buat? Ingat tak? Ingat tak? Ada tak Ustaz bagi amalan pada hari tu? Tak ingat. Ni, ingat tak dulu? Ada tak Ustaz suruh buat amalan? Ada tak? Paling simple. Ada Apa amalan dia tu? Apa dia? Doa bangun tidur. Itu lama dah Ustaz cerita. Doa bangun tidur tu lama. Tapi kalau nak tanya, pagi tadi bangun, ada doa? Ada? Ya. Ada doa. Jujurlah, siapa yang tak baca? Yang tak baca doa? Seorang, 2 orang, 3 orang yang tak baca. Bukan baca, yang tak baca doa, tidur, bangun tidur. Oh, ramai. Tu masalah tu. Ustaz selalu duk ingatkan, ni kelemahan kita. Baca Quran kita tak lemah, baca Quran kita pandai, tapi nak doa simple je payah. Padahal benda tu amalan ringan yang memutuskan rantai-rantai syaitan yang ada kat tengkuk kita. Ustaz tu sebut amalan perlu dibuat sebelum bangun subuh. Sebelum bang subuh, bukan bangun subuh, sebelum bang subuh. Apa dia? Ingat amalan kena dibuat sebelum bang subuh. 1. Ustaz nak kena rotan Ustaz ni. Anak Ustaz dia kan? Tu nak kena rotan ni. Apa amalan yang Ustaz pernah sebut sebelum ni sebelum bangun bang subuh? Lagi? Solat apa? Solat sunat walau 2 rakaat. Biasanya tahajud lah. Ni 3 benda dibuat sebelum bang subuh, bukan bangun subuh. Kadang bangun subuh 6.30 pun bangun subuh tak? Sebelum bang subuh. Kenapa? 3 amalan ni untuk membuka 3 rantai syaitan yang syaitan ikat dekat tengkuk kita apabila kita mula tidur. Tu kan? Sebab tu kita duk tengok kadang-kadang orang bila belajar dia sakit tengkuk, ngantuk, malas. Kerana itulah. Sebab dia tak buang dulu rantai-rantai syaitan. Bangun mesti sebelum subuh, mesti ambil semayang, mai baca doa untuk tidur, ambil semayang dan sembahyang sunat 2 rakaat. Itu mesti tu. Sebagai orang ahli Quran tu dia kena menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Sebab apa? Kita yakin apa yang telah disebutkan oleh Nabi. Nak buka rantai syaitan tu bukan senang. Kalau tak biasakan tak buat. Yang kedua, ingat tak amalan yang Ustaz suruh buat? Yang nombor 2. Nak kena rotan Ustaz ni. Dia asyik lupa je. Ada tak yang Ustaz bagi tu? Apa dia? Amalan. Pompom tak buat. Kalau nak tahu perubahan mesti kena buat. Mesti. Apa dia yang Ustaz sebut itu? Lazimkan sebelum belajar kamu. Paling kurang amalan tu mesti buat sekali dalam masa 1 hari. Iaitu istighfar 100 kali, selawat 100 kali. Selepas tu buat macam mana? Doa. Gitu je. Bertawassul dengan amalan tu yang Ustaz sebut. Sebab kerana ada hadis sahih yang disebutkan oleh Nabi. Istighfar 100 kali, selawat 100 kali,
Kemudian dah habis tu kita berdoa dengan bertawasul. Ya Allah, aku bertawasul dengan amalan aku buat tu istighfar dengan selawat ni, ya Allah permudahkanlah untuk aku hafal Quran. Kan Ustaz sebut gitu, betul? Kan? Tak ingat lagi. Kalau tak ingat tu, kalau tak payah tanya buat lah, memang tak buat je tu. Kalau dah tak ingat memang tak buat. Kan itu Ustaz sebut, betul tak? Jadi amalkan. Benda simple je. Benda senang. Amalkan. Nak sebut subhanallah apa, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kan? Tu kena ingat. Dan Ustaz pernah sebut kepada kamu dulu istighfar yang telah disebutkan oleh Imam Asy'uti rahimahullah ta'ala, supaya disebut 3 kali selepas pada waktu subuh. Ustaz ulang balik pada pagi ni. Imam Asy'uti kata kita baca istighfar tu selepas pada subuh. Saat subuh, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum badi'as samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Ini baca 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'as samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. 3 kali. Lepas pada subuh baca 3 kali, lepas tu istighfarlah 100 kali. Ikut Ustaz. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum badi'as samawati wal ard wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Sekali lagi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum badi'as samawati wal ard wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Sekali lagi last. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum badi'as samawati wal ard wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Baca benda tu lepas subuh. Benda simple aja. Tak payah tanya dengan ustaz-ustaz apa kita dapat baca macam tu, baca dulu. Kan? Sebab tadi kita bahas ilmu tu diamal baru dapat manfaat. Manfaatnya kamu kena faham Allah Ta'ala nak bagi khairan kasir, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak tu tak sama. Tak sama. Allah nak bagi macam-macam. Mungkin kamu bila baca Allah angkatkan jadi profesor, mungkin. Kan? Mungkin kamu baca Allah jadikan kamu orang kaya, mungkin. Kan? Masing-masing, sebab Allah yang bagi khairan kasir tu, Allah Ta'ala bagi. Bayangkan kalau ikut dalam sejarah Islam, istighfar seorang pembuat roti pada zaman Imam Ahmad, orang beristighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, setiap kali buat dia istighfar, jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tanya, berapa lama dah istighfar ni? 30 tahun. Dengan kau buat ni apa yang kau dapat? Dia kata, semua hajat aku Allah kabulkan dengan istighfar tu. Setiap kali aku buat, semua Allah kabulkan, kecuali satu je. Apa dia? Aku istighfar ni, aku nak sangat berjumpa dengan seorang ulama besar namanya Ahmad Ibn Hanbal. Maka dia jumpa dengan Ahmad Ibn Hanbal. Dia tak kenal yang datang tu adalah Ahmad Ibn Hanbal. Artinya apa? Dia beristighfar 30 tahun dulu. Seluruh segala hajatnya ditunaikan oleh Allah. Itu dia. Istighfar. Sebab tu Imam
Al-Suyuti rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab dia. Maka istighfar itulah yang kita baca. Simple je. Bukannya kita nak buat wirid panjang-panjang, tak. Bukannya kita nak buat semayang panjang-panjang, tak. Kita sedikit aja. Tetapi afdalul a'mal adwamuha wa min aqallah. Sebab amal itu dia sedikit tapi beristiqamah. Setiap hari barulah akan nampak kesannya. Macam mana Ustaz kesannya? Tak payah tanya, kamu akan tahu sendiri. Tetapi yang Ustaz boleh bagi kesannya dua daripadanya. Ni Ustaz contohkanlah. Pertama, kita akan ringan untuk mengerjakan kebaikan. Kita akan ringan. Yang kedua, orang ni kalau dah biasa mengajar, orang dah biasa mengingat, time masa dia lupa, masa tu perkara tu datang. Ingatan tu, ilmu dia datang balik semula. Nah, Ustaz pagi ni nak baca kitab ni, Ustaz tak buka pagi ni. Tapi apa yang Ustaz sampaikan selama 1 jam dekat live ni, itulah anugerah Allah Ta'ala bagi. Itulah ingatan yang mana Allah Ta'ala bagi. Tapi kenapa? Untuk istighfar. Simple aja. Istighfar ni walaupun simple, senang, tapi kalau nak buat, tak buat latihan, memang payah. Satu pun payah. Faham? Wallahu alam. Sekarang tu untuk pagi ni, moga-moga dapat manfaat untuk diri Ustaz sendiri dan para pelajar semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa amalan mutaqabbala, wa rizqan halalan thayyiban wa syan mubaraka, wa yaqinan shadiqan wa dinan qaiman. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.